Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, antara peletakan jawatan yang mengejutkan kita pernah dengar sebelum ini adalah daripada Menteri Perdagangan ataupun MITI Tengku Zafrul. Letak jawatan dalam UMNO, Barisan Nasional, bagi saya adalah satu peletakan jawatan mengejutkan. Dan persoalan ramai orang selepas beliau letak jawatan adalah parti manakah yang bakal jadi hala tuju Tengku Zafrul. Setelah kita mendengar Ras Zafrul lebih tertarik untuk masuk parti Anwar Ibrahim, yaitu PKR, di mana parti PKR adalah PKR dan UMNO adalah parti bersama di dalam kerajaan. Orang mulai bertanya, kalau Zafrul masuk PKR, bagaimana hubungan PKR dan UMNO? Bagaimana hubungan Presiden PKR Anwar Ibrahim dan Presiden UMNO Zahid Hamidi? Saudara-saudara, apa yang berlaku setelah Zafrul menyertai PKR? Oke, sebelum saya teruskan, saya perkenalkan kepada Anda. Ini adalah produk terapi imun transfer factor. Produk ini adalah untuk mendidik, menyeimbangkan dan juga meningkatkan kekuatan imun badan sehingga 400%, sehingga mampu melawan pelbagai jenis penyakit. Mungkin Anda di luar sana berikhtiar untuk mencari kesembuhan, tips-tips nak sembuh daripada pelbagai jenis penyakit. Semuanya bermula daripada sistem imun badan. Jadi untuk mencantikkan semula sistem imun badan, Anda perlu memakan terapi imun. Produk ini adalah sangat selamat, halal, dan semula jadi, serta diluluskan KKM. Sekiranya Anda ingin bertanya tentang produk ini dan ingin mendapatkan produk ini, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Saudara-saudara, rupanya setelah PKR terima Zafrul, tiba-tiba Parti Bersatu Umum satu kejutan. Terima Zafrul, PKR tak peduli amaran UMNO. Nah, adakah dengan Zafrul diterima PKR, adakah Anwar sebagai Presiden PKR, sebagai Perdana Menteri yang perlu menjaga hubungan, mengekalkan hubungan yang baik di antara PKR, UMNO, Amanah, DAP dan semua pihak ataupun parti yang menyokong kerajaan? Adakah satu tindakan menerima Zafrul ini adalah kesilapan besar PKR? Ataupun khususnya kesilapan besar Anwar sendiri sebagai presiden? Jadi ini menjadi persoalan. Nah, kalau ini bakal menjadi satu api yang mulanya awalnya kecil dan akan menjadi besar apabila Zafrul sudah masuk PKR, mungkin menyebabkan beberapa pemimpin UMNO tidak puas hati dan bertindak untuk sabotaj, sama ada sabotaj kerajaan, sabotaj Zahid ataupun sabotaj Anwar. Pemuda Bersatu berpandangan PKR tidak mempedulikan amaran UMNO dengan menerima Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul dan mendakwa ia mencerminkan ketegangan yang kian meningkat dalam kerjasama PH dan BN. Ketua Penerangan Pemuda Bersatu Haris Idham Rashid berkata, keputusan PKR itu telah menguji kesetiaan dan setia kawan antara parti itu dan UMNO. Umum mengetahui bahawa Zafrul meninggalkan UMNO dan memohon menjadi ahli PKR. Pada 30 Mei, Setiausaha Agung UMNO secara tegas mengambil pendirian bahawa tidak wajar untuk mana-mana parti komponen untuk menerima keahlian Tengku Zafrul untuk mengelakkan ketidakharmonian. Kesetiaan, keikhlasan serta kejujuran juga akan terkesan. Haris merujuk kenyataan Setiausaha Agung UMNO Ashraf Wajdi Dusuki bahawa parti itu memandang serius Zafrul walau belum menerima surat peletakan jawatannya secara rasmi. Adalah amat tidak wajar untuk mana-mana parti dalam kerajaan menerima keahlian daripada ahli parti lain sewenang-wenangnya. Zafrul sah diterima sebagai ahli PKR. Jadi adakah ini akan menjadi salah satu
isu yang baru di antara PHBN, UMNO, PKR. Nah, teman-teman yang saya hormati, Anda rasa apa yang akan berlaku selepas itu? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, setelah sekian lama kita mendengar berita tentang rasuah, sebelum ini beberapa nama-nama berprofil tinggi yang disebut terlibat dengan rasuah. Beberapa nama bekas Perdana Menteri disebut terlibat dengan rasuah. Bercakap tentang bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, saya yakin percaya Anda pun sudah mendengar berkaitan dengan projek Jana Wibawa. Tapi ada satu perkara, ada satu lagi case yang menarik minat saya untuk saya kongsikan kepada Anda. Ini melibatkan rasuah Rm640.000. Wow, satu jumlah yang banyak. Dan juga melibatkan anak Muhyiddin Yassin. Dalam satu perkongsian video dengan caption, pegawai SPRM Datuk Roy didakwa rasuah 640K supaya anak Muhyiddin tidak direman. Saya tidak tahu sumber ini sah atau tidak, tapi saya melihat video ini di Facebook dan saya tertarik nak kongsi kepada Anda. Sekiranya Anda mempunyai info yang sahih tentang artikel ini, Anda boleh kongsi di ruangan komen. Tapi sebelum saya teruskan, saya perkenalkan kepada Anda tips kesehatan. Ini adalah berita baik untuk Anda sekiranya Anda mempunyai masalah kesehatan. Sekiranya Anda mempunyai penyakit yang lama tidak sembuh-sembuh. Itu mungkin berpunca daripada sistem imun badan Anda sudah mulai tidur. Jadi produk terapi imun ini adalah untuk meningkatkan, untuk mendidik dan menyeimbangkan semula sistem imun badan Anda supaya boleh melawan pelbagai jenis penyakit. Terapi imun ini adalah sesuai untuk semua lapisan usia, dan pada Anda yang ingin tips untuk sembuh daripada pelbagai jenis penyakit, saya boleh bincang dengan Anda, saya boleh ajar dengan Anda. Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Produk ini selamat, halal dan semula jadi. Produk ini diluluskan KKM. Nah, teman-teman, berkaitan dengan tajuk berita kita hari ini. Pegawai SPRM Datuk Roy didakwa rasuah 640.000 supaya anak Muhyiddin tidak direman. Dari mana sebenarnya sumber berita ini? Jadi bila saya rasa ingin tahu, saya cek ruangan komen. Ada komen yang berkata, itu pun ada lagi rakyat yang keluar berhimpun bersama Muhyiddin. Madani membongkar salah laku para penjawat awam yang korup. Dengan stiker ataupun satu komen di sini, mampus orang-orang pas kena kencing. Kan sudah mendapat, siapa yang akan turun sebenarnya, satu persatu Tuhan tunjukkan. Terbaik Madani kasih bantras habis-habisan. Kunut Nazilah sedang berjalan mencari mangsa. Muhyiddin habislah you. Patutlah Talut sangat nak buat himpunan. Kalau berjaya turunkan Anwar, selamat skandal, tapi tak berjaya. Anwar 1 inci pun tak gerak. Yang bergerak anak menantu Hang Ding Cirit. Bala Kunut Nazila sedang merata mangsa. Gila anak Din Cirit tu, mampus kerja nak menyakau. Oi Din, kau ni patut turun lenyap terus dari dunia politik. Nah, teman-teman, beberapa lagi komen-komen yang berunsurkan serangan terhadap Muhyiddin Yassin. Jadi saya bukan bersetuju dengan tindakan mereka ini, tapi saya tertanya-tanya, kalau benarlah pegawai SPRM Datuk Roy yang didakwa rasuah 640.000 supaya anak Muhyiddin tidak direman, saya rasa perkara ini perlu dibawa kepada satu peringkat yang lebih serius. Nah, teman-teman, berkaitan isu ini, apa komen Anda?